juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat? Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah Subhanahu Taala, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaporan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi.
hubungi 07 297 2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019 650 7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertaluk kepada permaran syarat. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman.
jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Package Muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan package Jordan Palestin, package Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-6509. Kembara Salam, meneraju destinasi pelancongan anda. Mencari kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh Arish bin Islami. Layari arishbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ibu 102.7 FM. Berlabuh sudah sebuah subuh. Aku membelanja usia, membeli gelisah, mengunyah tabah dalam rona aneka. Angkuh merah masih mentah, dendam hitam masih tajam, gairah putih masih melimpah, nafsu kelabu masih memburu. Merah, hitam, putih dan kelabu membisik visi dan misi, berabad menghuni dalam rumah insani. Meskipun pakaian kezaliman semakin basah, meskipun luka sukma semakin bernanah, aku masih setia memburu sejalur pelangi muda di simpang pulang. Bicara sukma Palestin kepada warga Buana, Raja Rajaswari Sitaraman. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang, dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat dia boleh mengugut, kalau tidak dikawal dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, ianya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Register Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk jam kedua bersama destinasi kita akan bersama rancangan Islam Agamaku yang kami membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media untuk tontonan anda. Dan untuk bersama para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Alhamdulillah di konti IKIM.
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, Pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Sihat. Kamu nak apa? Alhamdulillah sihat Ustaz. Jauh perjalanan Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Sini kucing ya. Khabar orang kucing tu. Kita cerita insya-Allah. InsyaAllah. Untuk petang ini bersama Ustaz, kita akan bercakap tentang realiti saudara baru dan sikap pendakwah. Dan sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ bertugas pada petang ini, seterusnya penerbit dan penonton-penonton, pendengar-pendengar Radio Hakim yang berada di mana sahaja anda berada, sama ada di rumah, di pejabat dan sebagainya. Didoakan semoga tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang saudara baru ataupun yang bukan Islam, menonton kita ini berada dalam keadaan sihat, dalam keselamatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih dahulu awal ini kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bertemu dalam slot yang bagi saya adalah slot yang sangat baik, sangat penting, bicarakan tentang persoalan dakwah, soalan kebajikan dan urusan saudara baru serta perkara-perkara yang berbangkit berkaitan dengannya. Dan seperti mana semua umat Islam hari ini sangat-sangat mendoakan tentang keselamatan saudara-saudara kita berada di Gaza, di bumi Palestin, dengan doa Allah mansur ikhwan mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, selamatkanlah, berilah pertolongan pada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bumi Gaza, di bumi Palestin, yang kita mengharapkan mereka diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah SWT dalam masa yang terdekat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya berseorangan diri dan membicarakan tentang tajuk yang hebat, iaitulah realiti saudara baru dan juga sikap pendakwah. Jadi kita akan gabungkan dua perkara sekali, iaitu saudara baru kita yang mereka ni menghadapi pelbagai masalah, dilema dan juga isu, manakala apakah tindakan kita sebagai pendakwah. Saya baru balik daripada Kuching, Puan Mona Jasman, minggu lepas pun saya tak sempat hadir kerana baru turun flight dan sebagainya. Dan perkembangan Islam di Sarawak alhamdulillah sangat baik, sangat berkembang. Kami bertemu dengan saudara-saudara baru perkampungan, ada yang baru masuk Islam seminggu, 2 minggu, dan mereka sangat gembira dengan Islam yang mereka anuti. Manakala penduduk-penduduk kampung, kalangan mereka yang kita sebut majmuk lah, penerimaan kalangan mereka sangat baik kepada orang Islam, menandakan bahawa Islam ni insya-Allah akan menjadi subur di bumi Sarawak nanti. Dan kita pun akan sering turun naik ke bumi Sarawak lah, bertemu bersama serta mengislamkan rakan-rakan kita yang dahagakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan kita usahakan. Baik, seperti mana yang kita tahu bahawa saudara baru ini dia memeluk Islam atas pelbagai faktor. Yang ni sebenarnya kita tidak, bagi saya, kalau saya tidaklah pertikaikan, persoalkan. Dan baru ni pun kita menerima perkabaran gembira, ada artis kita yang terkenal, siapa ni, Angelina Tan, dia memeluk agama Islam. Kita ucap tahniah. Ada sebelum ni kita dengar atlet dan ramai lagi lah artis-artis yang memeluk Islam. Kita jangan persoalkan sebab apa mereka memeluk Islam. Sebab Allah berikan hidayah ni dalam pelbagai faktor dan tujuan. Ada yang melalui perkahwinan, ada yang melalui proses-proses tertentu, pembelajaran, pemerhatian, pergaulan dan sebagainya. Itu semua asbab hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma seperti mana biasa, mereka juga manusia yang menghadapi pelbagai masalah, pelbagai isu yang perlu kita ni membantu mereka bagaimana nak menyelesaikan masalah ataupun isu yang berbangkit di kalangan mereka. Saya
catatkan beberapa poin penting. Mungkin tidaklah semua mewakili perspektif yang mereka hadapi, tetapi sekurang-kurangnya ini sebagai satu gambaran kepada kita, terutamanya pendakwah. Pendakwah ni siapa? Kita semualah. Kita semua ni adalah pendakwah. Sama ada yang membawa dia kepada masuk Islam, yang mengajarkan syahadah, ataupun yang berada sekeliling dia, semua ni adalah pendakwah. Dan saudara baru adalah satu kategori, satu golongan yang khusus yang perlu kita berikan perhatian. Sebab silap hari bulan, mereka ni boleh kembali asal pada ajaran agama asal. Itu kita bimbang. Baik, antara isu yang mereka hadapi, pertama sekali mereka merasa ragu-ragu terhadap Islam, dan rasa Islam ni sama saja. Bagi yang ada kekuatan hidayah daripada Allah SWT, seperti mana kita lepas ada Cikgu Razi Arash yang Allah berikan kekuatan hidayah kepada dia, tak fikir dah orang lain. Itu tak apa. Tapi bagi orang yang mungkin dia masuk Islam ni sebab faktor-faktor tertentu, contoh, bagi saya contoh perkahwinan lah. So dia melihat, sebabkan dia nak berkahwin tu, dan dia melihat Islam ni sama je macam agama dia asal, ataupun bahkan lebih teruk, kerana melihat faktor akhlak, perangai orang Islam yang tak menjadi contoh ataupun tidak mencerminkan agama Islam yang sebenar. Ini saya nak sebut bahawa jangan melihat umat Islam ni pada tempat, contohnya di kelab malam. Ada juga orang Islam masuk kelab malam. Saya tak kata orang Islam teruk lah, tapi jangan melihat umat Islam pada tempat tersebut. Bagaimana Cikgu Razi minggu lepas, dia melihat Islam ini pada masjid, pada umat Islam di masjid, mana dia melihat tempat yang terbaik untuk mendidik dan membimbing dia. Baik, jadi untuk sebagai pendakwah nak menjawab persoalan, dia kata sama je, serupa je dengan golongan bukan Islam ataupun sebelum di Islam dengan Islam, melihat akhlak umat Islam yang lebih kurang. Baik, kita perlu menerangkan bahawa Islam yang sebenar ni macam mana. Islam itu adalah agama yang indah, yang mengajakkan kepada kebaikan, yang kepada perdamaian. Sekarang ni konflik di Timur Tengah. Kadang-kadang ada juga orang melihat Islam ni suka kepada peperangan. Ini saya akan jawab, kalau tak sempat minggu ni, saya akan jawab pada minggu depan, bahawa bukanlah Islam ni menggalakkan ataupun suka kepada persengketaan, kepada peperangan. Tetapi nak menjawab pada Islam ni adalah agama perdamaian, agama keamanan, agama kebaikan, agama kebersihan. Dan kalaulah umat Islam yang berakhlak buruk, ini kita nak tengok, umat Islam yang berakhlak buruk, bukan salahnya Islam, tapi salahnya mereka. Samalah juga kepada golongan agama lain yang mereka juga penganutnya, agama mereka menganjurkan kepada kebaikan, tetapi penganutnya tidak melakukan apa yang dianjurkan. Jadi nak kata sama je. Nak beritahu bahawa orang yang umat Islam yang tidak beramal dengan Islam tidak mencerminkan itu Islam yang sebenar. Dia tak boleh tengok, maknanya ni Islam, tak boleh nak gambarkan begitu. Bahkan kadang-kadang di masjid pun ada juga orang yang berakhlak yang tidak baik. Kerana apa? Tidak beramal dengan akhlak ataupun amalan ajaran Islam yang sebenar. Ada beberapa faktor, kita jelaskan kepada mereka. Iaitu pertama sekali, kalangan umat Islam yang umum, dia kata namanya Islam tapi tidak berakhlak dengan ataupun tidak beramal dengan ajaran Islam. Pertama, sebab kejahilan. Iaitu dakwah ni bukan sekadar kepada golongan bukan Islam. Kita juga amar makruf nahi munkar, ada konsep itu dalam Islam, iaitu mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sama ada kalau bukan Islam, kita daripada Islam. Yang golongan umat Islam ni, kita nak membetulkan mereka, nak mengenalkan, mengajak mereka kepada kebaikan. Inilah yang kita perlu terangkan, dan insya-Allah poin-poin ini akan saya huraikan dalam pusingan selanjutnya insya-Allah selepas daripada ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kita sebagai manusia, kita ingin ya Allah hidup di dunia ini dengan penuh rasa bahagia. Kita nakkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam perhubungan kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam kerja buat yang kita lakukan. Kita nak apapun dalam hidup ini dalam keadaan hati kita bahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi prinsip bahagia dengan Allah campakkan terlebih dahulu ketenangan. Disebut oleh Allah sakinah. Dan sakinah inilah sebenarnya yang merubah rumah tangga itu menjadi bahagia, perhubungan itu menjadi bahagia, kerja yang kita lakukan akan menjadi bahagia, kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Maka bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Daripada sakinah dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Untuk petang ini masih membincangkan tentang realiti saudara baru dan sikap pendakwah. Dan bersama Ustaz, untuk petang ini kita nak sambung kembali. Betul Ustaz, bila kita ada saudara baru, kita tak tahu hidayah ni dapat dari mana. Kita tak boleh nak cakap juga, sebab itu ada asbabnya. Boleh dapat hidayah dari situ. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita boleh juga hubungi kami, hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Ustaz untuk kita sambung kembali realiti saudara baru dan sikap pendakwah. Silakan Ustaz. Baik,
Sidang pendengar penonton yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian. Saya sambung untuk pusingan yang kedua ataupun tentang persoalan tadi yang bahawa umat saudara baru ini ragu pada Islam kerana melihat umat Islam yang tidak mencerminkan nilai Islam sebenar. Faktor pertama kita sebut pada mereka, orang Islam pun ada masalah juga seperti mana penganut agama mereka, iaitu pertama sekali kejahilan terhadap agama Islam, jahil, yang menyebabkan pelbagai perkara dibuat melanggar batasan syarak. Yang kedua ialah kurangnya penghayatan terhadap Islam. Kadang faham dari sudut tu tapi tak beramal dengan Islam. Maksudnya dari sudut didikan, tarbiyah, penekanan terhadap dosa dan pahala tu tak ada. Jadi inilah pentingnya supaya kita memberikan dakwah itu kepada umat Islam itu sendiri. Yang ketiga, kalangan mereka ni tidak memahami tujuan ataupun matlamat hidup. Kita tahu bahawa dalam Islam kita selalu ditekankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan firman Allah SWT manusia, jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, iaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi ada kalangan manusia dia fikir untuk hidup dunia je, walaupun dia umat Islam. Dia lalai dengan kehidupan dunia, menyebabkan dia melakukan apa yang dia nak buat. Kemudian yang seterusnya tidak menghayati makna merasa dosa dan pahala serta balasan syurga dan neraka. Ini kalangan umat Islam. Sebab itu kita jelaskan kepada saudara baru realiti umat Islam. Sebab apa jadi begini? Sebab faktor-faktor, 4 faktor ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan saudara baru ini yang masuk Islam masih mengamalkan tabiat buruk sebelum Islam. Ada yang melakukan serta melakukan amalan dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama budaya dan rasam yang bercanggah dengan Islam. Saya juga banyak menerima bila kita kemasukan, bila orang Islam, saudara baru ni, mereka ni kat rumah masih ada lagi sembahan-sembahan, berhala-berhala kat rumah. Baik, itu kalau kalangan saudara baru ni, kita baiknya para pendakwah ziarah sampai ke rumah, tengok apakah amalan. Ada yang dia berkongsi rumah yang penghuni rumah macam satu keluarga, dia seorang Islam, penghuni rumah tu keluarganya yang masih belum Islam beramalkan dengan amalan ataupun sembahan-sembahannya. Jadi itu satu perkara lah. Kalau dia terasing tak apa, tapi kalau dia mengikut juga, masih lagi ada patung di rumah, ada gambar-gambar yang melambangkan ajaran bukan Islam itu, maka itu adalah satu masalah. Baik, selain daripada itu, ada mereka juga masih lagi kadang-kadang tabiat yang tak boleh nak buang, minum arak, masih lagi berjudi. Ini banyak yang berlaku. Jadi apa sikap pendakwah? Ini penting. Kita jangan jadi golongan yang sempat menghukum, terus meletakkan satu hukuman, satu benda yang menjarakkan diri kita dengan mereka. Pertama sekali saya nak pesan pada diri saya dan semua pendakwah sekalian. Inilah tugas kami Perkim, secara khususnya kita dididik. Supaya pertama kita perlu sabar dalam mendidik mereka. Kita tak boleh nak jadikan mereka terus jadi macam kita, yang memahami Islam, yang beramal dengan Islam. Sebab mereka ni masuk Islam bukan baru akhir balik, tapi ada yang 40 tahun, 50 tahun dan bergelumang dengan kehidupan mereka, tabiat-tabiat lama yang tidak boleh nak dibuang secara terus. Ada yang masih beramal dengan, saya sebut tadi, perbuatan-perbuatan yang tersebut langgar daripada syarak. Jadi kita perlu sabar dalam mendidik mereka, berikan mereka tempoh. Contoh, mereka ni minum arak, kita sebut jangan arak depan kita, sekurang-kurangnya depan kita. Bukan kita kata belakang kita buat minum lah, bukan maksudnya, tetapi dengan beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Yang kedua, kita para pendakwah juga perlu tegur kesalahan. Kalau itu salah, kita salah. Sebab itu bila saudara-saudara baru kita masuk Islam, saya akan ceritakan apa yang dalam Islam perkara-perkara besar lah yang tak boleh dibuat. Yang mesti dibuat, contoh tunaikan solat, kenal Allah dan dirikan solat, belajar tentang solat. Yang tak boleh dibuat benda-benda besar, contoh berjudi, minum arak, makanan-makanan yang tidak halal hendaklah ditinggalkan. Kemudian benda-benda besar itulah, berzina hendaklah ditinggalkan. Jadi mereka kena faham dari sudut, berikan kefahaman kepada mereka, dan kalau mereka melakukan kesalahan, kita sebut tadi, tegur kesalahan mereka, tetapi dan bagi mereka masa timeline.
tinggalkan perkara ni sedikit demi sedikit, kalau boleh total terus perkara yang mereka buat selama ini. Baik, kemudian para pendakwa sekalian, dalam keadaan kita bersabar, menegur kesalahan mereka, jangan terus menghukum, tetapi berikan pengajaran hikmah mengenai pengharaman sesuatu. Saya nak ambil satu kisah zaman Nabi SAW. Ada seorang pemuda, ini pelik soalan ni, permintaan dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah Tuan izinkan saya berzina? Pelik pula dia soalan tu. Sahabat dengar marah. Pasal apa minta benda tu, dah tentu haram, dan kita faham orang ni mungkin baru masuk Islam. Dia minta izin pada Nabi untuk berzina. Nabi pun buat hikmah. Sanggupkah kamu kalau kalangan ahli keluarga mula dengan isteri dia berzina dan dizinai orang? Kata takkan mungkin, aku takkan terima. Kalau ibu kamu sanggup tak? Lagi takkan mungkin, aku takkan benarkan. Kalau saudara perempuan kamu juga, dia kata saya takkan benarkan. Dah Nabi beri sampai 4-5 contoh orang yang berada dekat dengan dia, sampai saudara dia, mak saudara dia dizinai orang. Sanggup tak kamu terima perkara tersebut? Dia kata saya tak akan mampu, saya tak akan sanggup terima perkara tersebut. Dah kalau kamu tak sanggup terima kalangan ahli keluarga kamu melakukan buatan dosa besar, maksiat itu dan kemungkaran, zina, bagaimana dengan orang lain? Pun begitu juga. Jadi kita berikan hikmah-hikmah yang sebegini supaya mereka faham kenapa Islam tak benarkan. Dari sudut logik akal, dari sudut syarak, kita sebut dalil daripada Quran, daripada hadis, dan kemudian daripada logik, daripada rasional. Kenapa tak boleh? Jadi supaya mudah-mudahan mereka faham. Mereka faham. Baik. Kemudian yang seterusnya, para pendakwah hendaklah sentiasa memberi dorongan kepada saudara baru untuk mendalami Islam dengan lebih lanjut. Berikan, tadi kita sebut, berikan tempoh kepada mereka dan berikan dorongan kepada mereka. Bila mereka nak berubah, berikan sokongan, sokongan tertentu untuk mereka berubah. Saya ada beberapa saudara baru, termasuklah orang Melayu Islam sendirilah yang boleh dikategorikan, saya maaf sebutlah, saya sebut kategori LGBT. Tapi mereka nak berubah. Jadi bila mereka nak berubah, kita berikan dorongan pada mereka, walaupun kalangan mereka ada yang berpenyakit, sebab penyakit yang kritikal lah, seperti HIV dan sebagainya. Kita berikan dorongan kepada mereka dan kita memandang mereka dengan pandangan yang baik. Jangan sinis, jangan hina mereka. Jadi kita beri dorongan bila mereka nak masuk kelas kita, mereka nak berubah, walaupun sikit demi sikit, kita berikan semangat kepada mereka, rangsangan berubah dan sebagainya. Sentiasa galakkan mereka untuk berubah. Alhamdulillah, saya tengok perubahan-perubahan tu dah ada. Kalangan mereka yang ialah depan mata kita hukum, mereka dah nampak berubah berbanding sebelum daripada ini. Baik. Langkah seterusnya, apakah step yang lain pendakwah kena buat? Iaitu kalau boleh bataskan pergaulan saudara rakan bukan Islam yang kita kata yang boleh mempengaruhinya kepada perkara negatif. Bukan kita maksudnya putuskan hubungan kekeluargaan, bukan. Tetapi kalaulah ada rakan-rakan mereka yang jenis elemen negatif, kaki minum juga, kaki judi juga, kita bataskan. Kalau boleh jangan bergaul dengan mereka. Sebab apa? Bila bergaul, dia akan mengulang perkara tersebut. Ada kalangan saudara kita yang masih mengambil dadah dan sebagainya. Jadi kita kata cut, jangan bergaul dengan mereka kerana mereka ni bukan orang yang baik-baik. Kita cari bukan Islam yang baik ramai lagi. InsyaAllah ada 2-3 poin lagi kita akan jawab pusingan seterusnya, dan kalau ada soalan pun bolehlah kita kongsi-kongsikan, nak jawab ataupun nak sharekan dalam slot yang seterusnya. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Hiburan Islam.
Nasyid IKIM. Bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Sejauh manakah anda beka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat memesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama rancangan Islam Agamaku dan Alhamdulillah masih bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Petang ini masih membincangkan tentang realiti saudara baru dan sikap pendakwah. Untuk waktu ini ada sambungannya terlebih dahulu bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, saya sambung sikit sebelum kita akan berkongsi soalan ataupun berkongsi jawapan. Baik, yang seterusnya kepada saudara baru, persoalan-persoalan polemik yang ditimbulkan, iaitu isu mereka kadang-kadang dihina, dibuang oleh masyarakat kerana faktor kemiskinan, stigma mereka ni bekas banduan, penagih dadah, gelandangan, usus Islam ada kepentingan, penjenayah dan sebagainya, macam-macam lah. Kita kalau terima orang yang masuk Islam macam cikgu kita minggu lepas, Alhamdulillah. Kalau sahabat minggu kami terima tu, saya cakap syukur, Alhamdulillah, mudah kerja. Tetapi yang nak masuk Islam ni, Allah berikan hidayah ni dengan pelbagai kategori. Jadi kita terima sebagaimana Nabi SAW terima semua orang nak masuk Islam. Di peringkat awalnya ramai fuqara, orang yang miskin kan, bukan orang kaya, ramai gitu. Tapi Nabi SAW tetap menerima dan membimbing mereka. Jadi stigma itu kalangan mereka ada yang dibuang masyarakat kerana faktor-faktor latar belakang mereka. Mungkin sebabnya mereka sendiri, kalangan rakan-rakan mereka sebelum daripada yang tidak menunjukkan contoh yang baik. Jadi masyarakat pun rasa ada satu mindset bahawa ni masuk Islam ni ada masalah. Baik, tugas kita sebagai pendakwah, kami lah Perkim dan juga NGO lain, bila terima orang nak masuk Islam, kita pandang dengan positif. Walaupun pengalaman-pengalaman lalu menjadi pengajaran, tetapi kita pandang pada positif kerana Allah yang memberikan hidayah kepada mereka dengan apa juga sebab. Jadi kita membimbing golongan ini dengan ajaran Islam yang sempurna dan indah. Baik itu, tugas yang besar ni bukan semestinya, bukan sekadar terhenti kepada mereka mengucapkan kalimah syahadah. Ada orang kata tugas dia bila dia ajak orang masuk Islam, dia ucap kalimah syahadah, habis selesai. Tidak. Sebenarnya cabaran kita baru bermula. Macam mana nak kekalkan dia dengan tabiat, dengan latar belakang mereka yang pelbagai ini, untuk menjadikan mereka ni mempunyai sasiah yang baik dalam Islam. Jadi kita perlu bantu sebaik mungkin. Kita tak nak nantinya kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kita tak membantu saudara-saudara baru kita? Jadi itulah tugas kami, memberikan bantuan sebaiknya
dan keluar dari, supaya keluar, kalau mereka miskin, keluar daripada kemelut kemiskinan. Sebab itu dalam Islam saya sangat bersyukur pada Allah, di negara kita Jabatan Agama Islam sangat membantu saudara baru, alhamdulillah. Asnaf, mereka asnaf di Selangor, baik di wilayah Sultan, saya ambil kontak dua negeri lah sebab terlibat dua negeri ni. Banyak bantuan-bantuan diberikan kepada saudara baru ni yang baru masuk Islam, kemudian dari segi bulanannya, dari segi kelas dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang terlepas juga. Sebab apa? Sebab mungkin dari sudut latar belakang mereka masuk ni, tapi tidak ada yang nak menguruskan. Jadi menyebabkan mereka masih lagi dibelenggu dengan kemiskinan, tak dapat bantuan dan sebagainya. Jadi tugas kita lah berikan mereka hak mereka yang sewajarnya. Kemudian kita juga perlu menukar mentaliti, persepsi masyarakat, supaya kita membantu saudara baru. Memang kita agak berat lah, tapi tolak tepilah persoalan-persoalan yang terlalu negatif itu. Pandang baik dulu bahawa mereka ni nak masuk Islam, nak mengucapkan kalimah syahadah, bukan satu benda yang mudah. Satu benda yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalimah itu. Maka kita usahakan sebaik mungkin, semampu mungkin agar mereka ini dapat dibantu. Dan sama, sebab itu dalam Islam Allah tak pandang soal latar belakang. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Di sudut kamu latar belakang apa pun, dan bila masuk Islam, dia totally dosa-dosanya telah dihapuskan. Maka tugas kita lah bimbing dia, berikan dia panduan-panduan dan sebagainya, supaya mereka ini dapat diterima baik dalam masyarakat. Baik. Jadi saya rasa berhenti kat sini, kita jawab soalan lah. Sebab mungkin ada 2-3 soalan yang akan kita kongsikan. Apa juga yang boleh saya jawab lah. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini ada soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011129004004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Pada waktu ini di YouTube IKIM Media, Ustaz, ada satu soalan daripada Ayunus. Bertanya, suami saya saudara baru 12 tahun, tapi masih dengan akidah lama, apatah lagi amalan ya katanya. Apakah langkah saya boleh buat, Ustaz? Ini tugas yang sangat berat. Sebenarnya 12 tahun tidak lagi saudara baru kan. Saudara baru 5 tahun ya. Mukallaf, orang dah biasa ataupun sama dengan kita. Baik. Jadi tugas puan adalah satu tugas yang besar. Maknanya kalau suami masih berakidah lama, mungkin ajaran agama lama dan tidak beramal dengan Islam, maka pertama sekali langkah baiklah kita sebut bahawa rujuklah kepada ustaz ataupun pembimbing ataupun jawatan agama dan sebagainya, dan pujuklah suami itu supaya sama-sama dapat beramal dengan Islam. Saya nak cerita lanjut panjang, tapi saya nampak itulah peringkat pertama yang boleh dilakukan. Maknanya jumpakan kepada ustaz-ustaz yang tertentu daripada NGO ke Jabatan Agama Islam ke, jumpakan dan adukan perkara tersebut. Kemudian kalau boleh ajaklah suami sendiri, suami sekali ajak mendengar. Mudah-mudahan Allah membuka balik pintu hatinya supaya dia dapat beramal dengan Islam. Itu yang saya boleh sebutlah. Baik, kalau cerita proses-proses ni panjang, dan saya tak maulah cerita yang selanjutnya sebelum kita memulakan langkah pertama itu dulu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini di WhatsApp konti, Ustaz, ada yang bertanya dari Negeri Sembilan, hidayah perlu diusahakan atau semata-mata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Insya-Allah, soalan yang sangat baik. Baik. Sebenarnya hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu boleh kamu boleh usahakan hidayah pada siapa yang kamu kasih, tapi Allah yang berikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Maksudnya Allah totally hidayah ni milik Allah. Walaupun para rasul, para nabi, mereka tidak boleh berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dikasih. Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Walaupun kadang-kadang hidayah itu diberi kepada orang yang tidak disangka-sangka. Baik, tugas kita adalah menyampaikan ajaran Islam itu kepada sesiapa sahaja. Ini tugas kita. Dan tugas Allah yang memberikan keputusan siapa yang dia nak berikan hidayah. Jadi jangan kita ambil tugas Allah. Tugas kita adalah
usahakan supaya hidayah itu sampai kepada siapa yang mampu kita sampaikan. Di samping kita berdoa kepada Allah SWT, inilah yang mampu kita buat, maka keputusan akhir adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kesal kalau orang tak terima Islam, ya, ataupun kalangan keluarga kita sendiri ataupun orang yang terdekat kita tak terima Islam sampai ke akhir hayat, kerana ini juga berlaku kepada Nabi dan Rasul. Nabi SAW sangat sedih bila mana Abu Talib di akhir hayat tidak mengucap kalimah syahadah. Begitu juga para Nabi dan Rasul. Nabi Nuh kasih anaknya tak mengenal Islam. Nabi Ibrahim AS, ayahnya dia tak boleh beri hidayah sampailah akhir hayatnya. Jadi jangan kita kesal, jangan kita sedih, kerana itu adalah hak Allah SWT. Tugas kita adalah menyampaikan hidayah ini ataupun ajaran Islam ini kepada siapa yang mampu kita sampaikan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Ustaz. Baik. Kepada saudara baru, saya pesan supaya sentiasa mendalami Islam. Memang betul, peringkat awal kita masuk Islam ni mungkin pelbagai faktor. Ada yang mungkin kerana ikutan, ada yang kerana mungkin kita sebut tekanan ataupun desakan ataupun tujuan tertentu seperti perkahwinan dan sebagainya. Tak apalah. Walaupun peringkat awalnya semua orang yang masuk Islam kita akan tanya. Masuk Islam ni bukan dipaksa tapi dengan kerelaan hati. Tetapi diri orang yang masuk Islam tu sendiri kena bertanya kepada dirinya. Baik. Lama kelamaan kita perlu sedar bahawa Allah telah memilih kita. Di kalangan sekalian manusia, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Islam. Mengucapkan kalimah syahadah, kalimah tauhid ni suatu kalimah yang sangat berat, sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah kalimah itu dan tuntutan di sebalik kalimah syahadah itu sepanjang hayat kita, dengan kita beramal dengan Islam dan sebagainya. Itu kepada saudara baru. Baik, kepada pendakwah sekalian yang melihat kepada saudara struggle-nya mereka, kita tidak berada dalam gelanggang mereka, kita tidak berada dalam situasi mereka, maka kita kena fahami diri mereka, sabarlah dalam membimbing mereka dan ikhlaskan diri kita untuk membimbing mereka. Berikanlah saudara-saudara baru kita tempoh untuk mereka berubah, nak jadi macam kita ni, seorang yang hebat hafal Quran, hafal hadis, memahami ajaran Islam. Berikan tempoh masa. Jangan kita terburu-buru, jangan terus kita menghukum kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan peringkat awal mereka meluk Islam. Kerana inilah tugas pendakwah. Kerana cabaran pendakwah ni bukan sekadar nak mengajak orang kepada kalimah tauhid, iaitu meluk Islam, tetapi selepas daripada itu juga cabaran kita sangat-sangat besar, iaitu bagaimana nak mengekalkan saudara-saudara baru itu dengan kalimah tauhid ini sepanjang sehingga akhir hayat mereka. Jadi inilah tugas pendakwah, dan saya sangat percaya, sangat yakin dan berharap supaya pendakwah kita memahami situasi ini, mendalami keadaan ini, serta mengamalkan, ada sifat kata tasamuk berlapang dada, kemudian ada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas, insya-Allah kita akan mampu dan kita akan berjaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik atau membimbing saudara-saudara kita kepada Islam. Itu sajalah tani saya sampaikan. Ya, Alhamdulillah. Kita berakhirnya. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramai, atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita.
bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Kuala Terengganu 100.2. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layani www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM